Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan. Kami dari pada kumpulan Konskolas akan membentangkan satu tajuk campaign, yaitu golongan yang tidak atau kurang mempunyai capaian jalur lebar internet yang baik. Dalam tajuk campaign ini, kami berfokuskan kepada pelajar luar bandar. Dalam kumpulan Konskolas mempunyai 5 orang ahli. Yang pertama merupakan Saudara Muhammad Farhan bin Roslin. Yang kedua, Saudara Muhammad Hafiz bin Mokhtar. Yang ketiga, saya sendiri, yaitu Muhammad Syahmizal bin Muhammad Syarizal. Yang keempat, merupakan Saudara Kenneth Wolfkin Gerson. Dan yang kelima, merupakan satu-satunya bunga dalam ahli kumpulan ini, yaitu Claire Amanda Ontok. Dalam pembentangan hari ini, kami berfokuskan pada 4 perkara. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isu ketaksamaan digital sosial yang berlaku. Yang ketiga, merupakan strategi untuk melaksanakan campaign. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagi pendahuluan dan kesimpulan akan dibentangkan oleh Saudara Farhan, manakala bagi isu ketaksamaan digital akan dibentangkan oleh Saudara Kenneth dan juga Saudari Claire, dan untuk strategi melaksanakan campaign akan dibentangkan oleh Saudara Hafiz dan juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan bin Roslin, BS 19110387. Umum mengetahui bahawa kawasan luar bandar ini dapat dikaitkan dengan kawasan yang terpencil dan mempunyai pelbagai kekangan. Oleh sebab itu, kawasan luar bandar ini dianggap tidak boleh memberi keuntungan kepada sesebuah organisasi sebagaimana menurut daripada Asan ETAL 2007. Keadaan ini telah menyebabkan khususnya kepada pelajar luar bandar kurang mempunyai capaian jalur lebar internet yang baik, di mana beberapa masalah dan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat luar bandar khususnya pelajar antaranya ialah dari segi penggunaan ICT digital. Penggunaan digital perlu dipertingkatkan lagi agar mempunyai capaian jalur lebar internet yang baik khususnya bagi pelajar yang tinggal di luar bandar. Tumpuan seperti ini sangat menggalakkan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai pemacu strategik bagi menyokong dan menyumbang kepada kebaikan. Salam sejahtera, saya Kenneth Wolfkin Gerson, BS 1911-0874, HE24, Sejarah. Terdapat beberapa isu ketaksamaan digital sosial yang berlaku terhadap golongan pelajar luar bandar yang tidak atau kurang mempunyai capaian jalur lebar internet yang baik. Pertama, isu perbezaan kelajuan capaian jalur internet antara pelajar bandar dan luar bandar. Kelajuan capaian jalur lebar internet menyebabkan wujud satu jurang di antara pelajar luar bandar dengan pelajar bandar. Perbezaan capaian jalur internet ini wajar diambil kira oleh kerajaan. Lebih-lebih lagi dengan situasi sekarang yang memerlukan pelajar mengakses internet bagi meneruskan sesi persekolahan atas talian mereka. Sabah merupakan satu negeri yang masih tidak mempunyai internet yang terbaik, sangat berbeza dengan kawasan bandar di Semenanjung. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan berita harian yang bertajuk sebanyak 52% pelajar di Sabah tidak mempunyai akses internet dan telepon pintar, komputer atau peranti mudah alih untuk memastikan sesi pembelajaran dan pemudacaraan dalam talian berjalan lancar sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memasuki fase keempat sejak dikuatkuasakan pada 18 Maret. Melalui berita ini jelas menunjukkan bahwa perbezaan capaian jalur lebar internet antara pelajar bandar dan luar bandar menjadi isu sehingga menyebabkan berlakunya ketaksamaan sosial. Isu yang kedua adalah keselamatan pelajar luar bandar tidak terjamin. Apabila tidak ada capaian internet yang baik, pelajar sudah pasti akan
berusaha mencari jalan penyelesaian untuk mendapatkan capaian internet yang bagus. Namun perkara ini boleh menyebabkan keselamatan pelajar luar bandar tidak terjamin. Mereka akan terdedah dengan pelbagai bahaya. Mereka terpaksa keluar dari rumah dan melakukan banyak hal bagi mendapatkan capaian internet yang bagus. Contohnya peristiwa yang dilaporkan dalam berita harian bertajuk 3 pelajar cari akses internet kelas online jatuh jambatan. Perkara ini berlaku di Ranau. Salah seorang daripada 3 pelajar tersebut patah kaki. Sekiranya kerajaan tidak mengambil berat akan perkara ini, nyawa pelajar luar bandar pasti berada dalam bahaya. Oleh itu, keselamatan pelajar sememangnya menjadi salah satu isu penting dalam kajian ini. Isu ketiga, aduan talian internet lembab semakin meningkat. Talian internet merupakan satu keperluan bagi pelajar pada saat ini. Apatah lagi dengan situasi jangkitan COVID-19 semakin meningkat, pelajar terpaksa menghadiri kelas atas talian sahaja. Sekiranya talian internet lembab, hal ini sudah pasti menjadi halangan yang besar pada pelajar untuk mengikuti kelas online. Oleh itu, pihak yang bertanggung jawab seharusnya mencari jalan penyelesaian agar perkara ini tidak memberi impak yang negatif, seperti gagal menyiapkan tugasan ataupun pekerja yang tidak dapat menghubungi rekan sekerja menerusi mekanisme telesidang video seperti Skype ataupun Zoom. Salam sejahtera, saya Clea Amanda Ontok. BE 191100429 akan membentangkan isu yang seterusnya, yaitu ketiadaan ataupun kekurangan capaian jalur lebar internet yang baik juga sememangnya memberi impak yang besar kepada prestasi dan kualiti seseorang pelajar, terutamanya yang menetap di kawasan luar bandar. Dengan ketiadaan kemudahan tersebut, seseorang pelajar akan lebih cenderung mengalami kemerosotan dari segi prestasi. Hal ini dikatakan demikian karena tanpa capaian jalur lebar internet yang baik, pelajar sememangnya akan menghadapi kesukaran dalam menghasilkan segala tugasan yang diberikan. Tugasan yang dihasilkan oleh pelajar yang menghadapi masalah ini kemungkinan besar akan lebih rendah kualitinya berbanding dengan pelajar-pelajar yang mempunyai akses internet yang lancar. Oleh itu, kesukaran yang dimaksudkan yaitu kekurangan akses internet di kawasan luar bandar ataupun kekurangan dari segi kemudahan infrastruktur telah memberi kesan seperti penuntut pengajian tinggi menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan tugas berkumpulan, dan ini seterusnya sudah pasti akan memberi impak yang negatif terhadap prestasi seorang pelajar yang menetap di luar bandar. Masalah keuangan juga turut menjadi isu apabila tiada ataupun kurangnya capaian jalur lebar internet yang baik dalam kalangan pelajar luar bandar. Isu tersebut muncul apabila pelajar luar bandar terpaksa membeli plan data secara kerap dengan harapan mendapat akses internet yang lancar. Namun begitu, masih terdapat pelajar luar bandar yang bernasib malang karena pelajar luar bandar masih berhadapan dengan masalah kekurangan capaian internet walaupun sudah berusaha mengeluarkan duit untuk menjalani pembelajaran secara dalam talian. Lebih malang lagi, terdapat juga pelajar luar bandar yang akhirnya berputus asa dan membuat keputusan untuk berhenti sekolah ataupun pengajian. Ketidaksanggupan segelintir pelajar luar bandar dalam usaha mendapatkan capaian internet sememangnya dilihat sebagai penghalang bagi mereka untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, kekangan dari segi keuangan juga mampu mengehatkan penglibatan pelajar luar bandar
dalam pembelajaran secara dalam talian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz bin Mukhtar. Saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan kempen. Antara strategi yang akan dilaksanakan bagi memberi lebih banyak pendedahan tentang isu ini adalah melalui platform media television. Penggunaan media ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan kempen ini kerana pada masa pandemik COVID-19 ini, ianya banyak masyarakat yang meluangkan masa di rumah. Masyarakat yang banyak menghabiskan masa di rumah ini dengan aktiviti menonton televisyen bagi mendapatkan info semasa berkaitan pandemik COVID-19. Peratusan yang tinggi yang menonton televisyen bersesuaian dalam menjalankan kempen pendedahan isu yang ingin disampaikan. Strategi ini dapat membantu golongan pelajar luar bandar yang tidak mempunyai atau kurang capaian jalur lebar internet. Betul saudara Hafiz bahwa peratusan tontonan television ini telah meningkat. Menurut Johan Ishak, yaitu Ketua Eksekutif Rangkaian Television Media Prima Berhad, beliau telah berfungsi bahwa pada tahun 2020 jumlah tontonan television telah meningkat sebanyak 53%, dan 53% ini bersamaan dengan 3,44 juta orang penonton. Melalui tontonan yang sebegini ramai, pastinya pihak-pihak yang bertanggung jawab akan sakna mengenai isu capaian jalur lebar yang lemah di kawasan luar bandar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pastinya mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan untuk menambahkan tiang-tiang telekomunikasi di kawasan luar bandar ini bagi menambah baik capaian jalur lebar di kawasan luar bandar. Yang ketiganya, kita mengharapkan bantuan daripada pihak swasta seperti syarikat-syarikat telekomunikasi Selcom, Digi, dan Maxis untuk memberikan pilihan data internet tercemar ataupun membuat promosi pilihan data internet yang mampu milik kepada pelajar-pelajar. Selain itu, platform lainnya yang boleh digunakan ialah melalui media sosial seperti Facebook dan YouTube. Kempen dapat dilaksanakan dengan cara mewarnai isu yang ingin ditularkan di Facebook dan YouTube, yang mana pengguna laman sosial ini adalah tinggi. Penggunaan platform media sosial ini adalah baik kerana ianya adalah percuma, tanpa melibatkan sebarang kos, serta isu yang ingin disampaikan akan lebih cepat tersebar kepada masyarakat. Sekali lagi, saya bersetuju dengan pandangan yang dibawakan oleh saudara Hafiz. Bagi pengguna Facebook dan juga pengguna YouTube merupakan pengguna laman sosial yang tertinggi. Buktinya, menurut Root of Science, bahwa media sosial yang paling aktif di dunia merupakan YouTube, yang telah mencatat sebanyak 93% pengguna di seluruh dunia. Di nomor kedua pula diikuti oleh Facebook, yaitu seramai 91% pengguna Facebook di dunia ini. Di Malaysia pula, menurut Irfan Hairi, bahwa pengguna Facebook telah mencatat seramai 24,9 juta orang pengguna Facebook, manakala bagi pengguna YouTube pula sebanyak 82% merupakan pengguna YouTube. Melalui perkongsian ini, kita dapat melihat bahwa jika menjalankan kempen di kedua-dua laman media sosial ini, pastinya penggunanya telah berskala besar. Penyebaran maklumat juga berlaku dengan pantas. Saya mengambil contoh saudari Lili. Melalui video yang disampaikan melalui saluran YouTube telah pun ditularkan di Facebook, sehingga penularan video saudari Liliana ini telah menular ke kaca-kaca televisyen. Dan ini telah membuktikan bahwa kempen ini akan berjaya melalui penggunaan media televisyen dan juga media laman sosial ini. Kesimpulannya,
Pelajar luar bandar mempunyai pelbagai kekangan dalam mengikuti pembelajaran dan melakukan pelbagai aktiviti seharian mereka. Pihak yang berwajib seharusnya mengambil peranan agar dapat membantu pelajar luar bandar ini agar mempunyai capaian jalur lebar internet yang lebih baik dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat membantu pelajar luar bandar agar tidak mencari capaian jalur lebar dengan cara mendaki, turun ke pekan dan sebagainya. Oleh itu, berbagai digital yang boleh disediakan bagi membantu kesemua pelajar luar bandar yang tidak mempunyai capaian jalur lebar internet yang baik. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada kami pada hari ini. Terima kasih.